Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa yawma'id wa yu'khazu baca wa yu'khazu minhu tanazzuhuhu ta'ala 'anil aghra fi af'alihi wa ahkamihi wa illa lazima iftiqaruhu ta'ala ila ma yahmilu gharadahu kaifa wa huwa jalla wa 'azza al-ghani an kulli ma siwah. Dan diambil daripada istighraq maha suci Allah Ta'ala daripada segala kehendak pada sekalian perbuatan Allah, sekalian hukumnya. Dan jika berkehendak kepada demikian itu, nescaya lazimlah berkehendak Allah Ta'ala kepada barang yang menghasilkan akan kehendaknya Allah. Betapa macam mana pula, dan iaitu Allah Azza wa Jalla kaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Artinya inilah setengah dari yang masuk pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang melazimkan ia artinya yang bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru akan kaya Tuhan Azza wa Jalla daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Dan apabila kaya ia Tuhan, nescaya tiada kehendak baginya Tuhan pada satu perbuatan daripada segala perbuatan, dan tiada kehendak baginya pada satu hukum daripada segala hukum syarak yang 5, dan iaitu wajib dan sunat dan haram dan makruh dan harus. Apabila telah sabitlah Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan kaya, maka lazim ni mana mesti kita kata setelah kita isbatkan kayanya Tuhan, kereta Avanza WMJ menghalang laluan kereta daripada kampung dalam nak keluar. Jadi tolong alih bud depan sikit kat buluh ada kosong. Kereta Toyota Avanza WMJ nombor dah ingat. Yang duduk sebelah kiri ni. Alih sikit, letak depan tu ada kosong, muat dalam 5 buah lagi kosong dekat. Dekat apa? Pasal dalam kampung ni ada orang duduk dalam ni. Ada masuk kereta 2-3 buah. Kali dia nak tubik, masalah lah. Dia nak pergi beli selipar pun masalah juga. Dari nak keluar. Nak? Jadi tolong alih. Alih segeralah. Jadi Allah Ta'ala, bila kita isbatkan Allah Ta'ala ini bersifat dengan kaya, tak berhajat kepada makhluk, maka dengan tak dapat tidak mesti juga kita isbatkan, mana kita sabitkan, kita tetapkan Allah Ta'ala ini tidaklah berhajat satu pun kepada segala perbuatan yang telah dilakukan. Allah buat langit bukan untuk faedah diri dia, buat bumi bukan untuk faedah diri dia. Banyak lagi perbuatan Allah, bulan, bintang dan sebagainya. Kita ambil saja apa yang ada pada bumi ni. Dengan bumi itu sendiri, tumbuhan bermacam-macam pokok, binatang macam-macam jenis. Nah, semua tu bukan Tuhan buat untuk ambil keuntungan kepada diri dia sendiri. Sebab orang yang terlampau kaya dah ambil untung. Dia buat untuk makhluk. Dan sememangnya Allah Ta'ala jadikan apa yang ada pada bumi ni untuk kebaikan makhluk. Makhluk yang paling banyak Tuhan beri kebaikan dengan penciptaan langit dan bumi, manusia. Walaupun jin amat, tapi apa yang ada di bumi tak sesuai untuk jin. Nah, buat buah jambu, jin tak akan buah jambu. Buah pelang, buah anggur, buah tamar, semua untuk umat manusia yang keluar daripada bumi, yang terbang di udara. Kebanyakannya Tuhan reka, Tuhan cipta faedah untuk kita umat manusia, sebagai perhiasan, sebagai makanan, sebagai sumber rezeki, sebagai sesuatu perkara yang boleh mengkuatkan badan, sebagai obat untuk manusia. Tuhan buat bermacam-macam ni tumbuhan obat. Tokak ali, misal ali, keting ali, tekok ali. Nak, tu baru ali saja, mamak dah masuk lagi. Untuk manusia.
Tuhan jadikan bermacam-macam jenis bijian, jenis gandum, jenis beras, jenis kacang hijau, kacang hitam. Tak, untuk manusia kan. Kambing lah kan, bubur kacang hijau. Perhiasan untuk kita Tuhan jadikan pada binatang. Biri-biri itu boleh buat bulu, boleh buat baju untuk manusia. Tuhan jadikan mutiara duduk di dalam laut. Nampak? Marjan untuk umat manusia. Kuda tak akan mutiara untuk manusia. Inna ja'alna ma fil ardi zinatan laha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan di atas bumi itu bermacam-macam perkara molek sebagai perhiasan bagi umat manusia dan sebagai ujian daripada Allah, mana yang terlebih baik amalannya. Apa yang ada atas bumi bukan Tuhan nak makan, Tuhan buat sedap-sedap, tapi untuk menjadi sumber makanan kita manusia. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai umat manusia, hendaklah kamu makan apa yang ada pada bumi daripada harta benda, tumbuh-tumbuhan, binatang yang halal, yang baik. Begitu juga dengan Allah Ta'ala mengadakan hukum haram, makruh, sunat, jawaz, harus, wajib, semua untuk manusia. Kita patuh tak minum arak, tak minum khamar. Bukan molek Tuhan, molek kita. Kita pakai kedarah arak belaka. Tuhan tak mabuk, kita yang mabuk. Kita makan benda-benda beracun. Allah tak susah, kita yang sakit. Tak ada kena-mena ke dia. Nampak? Adapun kalau kita ada satu jabatan, kita ada syarikat, kita buat peraturan. Nampak? Apa benda ni? Pekerja-pekerja diharamkan membawa balik barang-barang pejabat ke rumah masing-masing. Kena buat peraturan tu. Semua pejabat ada buat. Kalau tidak nyakut habis, potong stek, habis licin. Sebab apa dia buat peraturan? Supaya untuk membaikkan, nampak, akan majikan. Tidak roh majikan. Kalau pakak tak ikut betul belaka, kita tak ada. Pakak tak semayang belaka, tak apa. Daripada adang sampai ke kiamat, semua tak semayang belaka, minum arak, joget, karaoke, kapal ayak mau bagi petang. Tak ada tu. Sedikit pun tidak berganjak kerajaan. Kerana kerajaan Allah Malikul Mulk tidak tertegak dengan election, dengan ngundi. Tak. Orang pakak sokong belaka menang tuan. Tak. Dia dulu kini selamanya telah menjadi pemilik bagi kerajaan. Jadi dia kata benda ni haram, saya cakap banyak. Kalau kita buat, lah, tak ada hal je. Tapi ingat, susah kita. Kalau kita buat benda yang wajib, tak ada hal. Bukan kita nak semayang belaka dia kau mulia dah. Dia tetap mulia dah. Dengan kemuliaannya yang qadim lagi azali. Dan semayang untuk kita. Allah beri kekuasaan kepada pemerintah, kepada raja, presiden, supaya mereka menyuruh orang semayang, mengeluarkan zakat, larang rakyat daripada berbuat mungkar. Tak ada, tak mau ikut. Nak suruh orang berjoget sama tak apa, Tuhan kata saja je, tak mau buat sudah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa nak beriman silakan, siapa nak kufur silakan. Tak ada hal dia. Alladzina idza makkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Pemerintah-pemerintah yang beriman, bila kami beri kuasa kepada mereka memerintah, mereka mendirikan solat, yang ini mengajak manusia bersolat, kemudian mengajak manusia mengeluarkan zakat, mengajak manusia kepada perkara kebajikan, melarang pula rakyat daripada perkara mungkar. Tu. Kalau tak mau ikut gitu, tak ada hak. Tak semayang, tak keluar zakat, larang orang buat kebajikan, suruh orang buat mungkar. Tak ada hak. Sedikit pun tidak cedera bagi Allah SWT. Maknanya halal, haram, wajib, makruh, harus dan sebagainya untuk kita, untuk kebaikan manusia.
Kita yang masuk neraka, bukan Allah. Kita yang susah. Tak ada kena-mengena pun. Waktu dia tukar nak beri tunjuk ajar je. Nah, jika bomo janganlah laju sangat tu. Lori banyak tu. Ikut dah sekali litas jangan. Pandai aku lah motor aku. Lagi tak ada apa-apa. Khakung ni ada apa? Hak tukar kat marah dia ada hal. Relax je. Tanya dah tu biar otak. Tu biar otak. Tak ada hal dia tak susah apa. Mak ayah dia susah. Nah. Kerana apa Allah Ta'ala berhajat? Kerana Tuhan kaya. Kaya bukan makna ada kereta. Kaya ada pitih mah tak. Kaya makna tak perlu sedikit pun kepada apa jua ciptaan dan hukum yang telah ditetapkan. Allah turun ayat. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Al-ayat. Penzina laki-laki dan perempuan, dia sabit kesalahan yang belum berkahwin, tak ada laki, tak ada bini lagi, anak tuna dara. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka hendaklah kau pukul 100 batang tiap-tiap seorang daripada kedua ni. Tak boleh ikut kita buat pakai 1000 ya denda. Tak ada halah lagi ya. Nampak? Tapi ingat, kita akan balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan balik kepada Allah untuk diperhitungkan. Nah, gitulah. Bermula kehendak yang maha suci Allah Ta'ala daripadanya itu, iaitu diperoleh cita yang membaikkan ia akan Allah Ta'ala atas menjadikan satu perbuatan daripada segala perbuatan atau satu hukum dari segala hukum syarak, padahal memeliharakan maslahat yang kembali ia maslahat atas dirinya atau atas makhluknya. Dan kedua ini mustahil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna maslahat kembali atas dirinya Allah itu bersifat Allah Ta'ala dengan maslahat dan sifat Allah Ta'ala itu tidak ada ia melainkan kamal sempurna. Maka adalah ia berkendak pada bersifat dengan kamal kepada segala perbuatan yang menyempurnakan baginya kamal itu. Tak menasabah. Allah haramkan judi, Allah haramkan joget, Allah haramkan zina, haramkan arak. Tujuan untuk kebaikan tu bagi pihak Allah sendiri dah. Dia tak mengambil tujuan. Yang mengambil tujuan makhluk. Buat apa buat rumah nak duduk dalam tak mui kena mana. Dah tu ada dah rumah nak ambil sewa. Ada tujuan kamu. Tujuan tu untuk memberikan pulangan yang baik kepada tuan. Nah, dah apa nanam padi, ya, tumbuh padi boleh makan beras. Dah banyak dah boleh jual. Allah Maha Suci daripada mengambil faedah-faedah yang tersebut dengan penciptaan langit dan bumi ini. Dan yakni maslahat yang kembali, dan makna maslahat yang kembali atas makhluk itu, iaitu bahawasanya maslahat itu sifat mereka itu makhluk. Dan itu daripada makhluknya. Kerana banyak Allah Ta'ala itu khalik bagi segala mereka itu dan sekalian sifat mereka itu. Maka jika ada maslahat itu membawa ia atas perbuatan atau atas hukum, nescaya lazimlah bahawa tiada kamil ia Tuhan melainkan dengan perbuatan itu atau dengan hukum itu. Maka lazim adalah perbuatan itu atau hukum itu sifat bagi Ta'ala hingga kamil ia Allah dengan sifat. Ini tak masuk akal juga. Kenapa? Walaupun kita kata takdirkan bahawasanya dijadikan hukum halal haram wajib makruh sunat harus, larang hak ni suruh hak ni, suruh orang pergi ke Mekah, larang orang judi, suruh orang semayang, larang belaga ayam. Itu tujuannya supaya maknanya menjadi kebaikan bagi agama Allah, atau seumpama tak menasabah juga. Islam ni dia agama Allah. Dia bukan agama Nabi, bukan agama Muhammad, bukan agama Nuh, bukan agama Saleh, kan? Agama Allah. Allah suruh para Nabi, para Rasul sampai. Mana nak ikut Islam, tak mau ikut Islam, tak ada. Islam tetap cemerlang, gemilang dan terbilang. Nah, walaupun seorang saja, Islam tetap menang. Kerana Islam agama Allah, la ghaliba illallah. Islam ni agama Allah, tiada yang menang melainkan Allah. Dan kita tak mau ikut, dah komang Islam. Dalam ni yang kata jadi komang penganut Islam, Islam tak berat. Islam tetap di atas.
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu maksudnya Islam sentiasa gemilang. Walaupun orang tak mau ikut, tak ada. Macam dalam surah Yasin, 3 orang rasul, seorang je ikut. Bawa Islam. Hak lain habis. Boleh libatin belakang hak lain. Tetap Islam itu cemerlang. Pasal dia agama langit. Dia tak ada mundur Islam. Yang mundur umat Islam. Mundur. Dulu maju, ni mundur. Umat Islam, bukan Islam. Mana barang sempurna dah tak perlu kepada pertolongan, nak suruh balik. Kita keluar daripada kedai, bergelik sekali cak, tak ada debus sikit, kosing penuh dengan rajuk ada gitu. Sarung kosing. Ada. Dia tahu apa benda ni, kedai suruh cak. Suruh semi sikit semi sikit, lepas tu cak biar sama balik. Dia kata hak ketuk body dah tak aneh nak ketuk body kat mana ni, semi kat mana ni, baru tu bit kedai kan ni. Dah tak boleh kat molek nak buat semi, dah boleh barang molek dah. Gitu. Maka Allah yang begitu kamalat, begitu sempurna, tak perlukan pertolongan untuk menyempurnakan dia. Dia perlu kepada hajat kepada suatu benda yang nak membaikkan dia, itu benda kurang baik macam kita, benda cedera. Benda cedera, benda tak rak, benda rosak, benda kurang, perlu pertolongan Allah. Nak makan, kena Tuhan beri rezeki. Tuhan tak beri rezeki, tak boleh. Nak buat satu-satu benda, kena bahan mentah Tuhan sediakan. Michelin tu, dia bukan buat getah, dia buat tayar. Dah getah dia buat, dah getah Tuhan buat. Potong sagar, dia dah boleh buat besi. Dah pun wajib dah buat besi hak ada dah. Dah makanan tu, siap-siap besi ugut, gutik, bagi kat dia. Dah ambil asal daripada biji dalam. Siapa ubuh? Dalam tanah, bumi. Allah yang ubuh. Dia gitu. Kita betul je lah. Dan kerana inilah mengisyaratkan yang ampunya karangan dengan katanya, dan jikalau tiada maha suci Allah Ta'ala sekalian perbuatannya dan sekalian hukumnya secara lazim berkehendak Allah kepada barang yang menghasilkan kehendak Allah, iaitu maslahat kebaikan yang telah terdahulu bicaranya, maka jadilah ia Tuhan tiada kaya dari tiap-tiap barang yang lainnya. Maha suci Allah daripada demikian itu tidak kaya. Jikalau ada bagi Allah Ta'ala itu kehendak pada perbuatan atau hukumnya Allah yang kembali faedah atasnya Allah, nescaya lazimlah berkehendak Allah Ta'ala itu kepada menyempurnakan dirinya Allah dengan makhluk, dan iaitu Tuhan berhajat kepada makhluk, maka iaitu mustahil. Nampak? Wa kadza yuqazu fihi aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat wa la tarkuhu idza la wajaba alaihi ta'ala syai'un minha akla kasawabi masala lakana jalla wa azza muftakiran ila zalika syai'. Yatakammala bihi id la yajibu fi haqqihi ta'ala illa ma huwa kamalul lahu wa huwa jalla wa azza al-ghani an kulli ma siwa. Wa kadza yuqazu fihi aidan wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mak ada ribu lang ni. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi hubbil walidi li waladihi. Bab yang telah datang ia bab pada menyatakan hadis yang menunjukkan kasih bapa bagi anak ni. Baca dah ni tak?
Tidak tak? Tidak. Muka 85 lah. Babu maja'a fi rahmatil walad. Babu maja'a fi rahmatil walad. Bab yang telah datang ia bab pada menyatakan belas kasihan bagi anak dan cucu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, belas kasihan itu perangai yang terpuji kepada syarak, kerana orang yang tiada belas pengasihan itu tiada rahmat Tuhan ke atasnya. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Hurairah qala absara al-Aqra' ibnu Jalisin ibnu Habisin an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqabbilul Hasan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah melihat seorang yang baru masuk Islam daripada penghulu Arab namanya Aqra' bin Habis akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahalnya ia Aqra'. Nabi mengucuk cucunya yang bernama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi satu hari Aqra' ni seorang yang baru masuk Islam. Dia ketua lah kapung dia, ketua kapung dia, dia kekek. Jadi dia tengok satu hari Nabi cium Saidina Hasan yang masih kecil. Masalah mengucuk anak atau cucu itu harus ia dengan dalil Nabi kita SAW ada memperbuat demikian itu seperti yang tersebut dalam sepotong hadis tadi. Apabila dilihat oleh Al-Aqra' akan Nabi mengucuk cucunya itu lalu ditegurnya, faqala inna li minal walad ashratun ma qabbiltu ahadan minhum. Maka kata Al-Aqra' bahasanya ada bagiku 10 orang anak laki-laki, tiada aku kucuk seorang daripada mereka itu seperti engkau mengucuk cucu itu, supaya jadi berani ia ramai ni. Supaya jadi berani ia apakala besarnya. Bila didengar Nabi akan tegurnya, maka dikhabarkan oleh Nabi keduanya kepadanya akan sebaik-baik perangai itu ialah belas kasihan. Maka datanglah penghulu orang kapung ni, sebab baru masuk Islam, dia kata kita ada 10 orang anak. 10 orang anak ada, tapi tak rajin pun cium. Tak rajin cium pun. Nah, maka Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallam, innahu man la yarhamu la yurham. Maka sabda Nabi sallam, bahawanya siapa yang tiada perangai belas kasihan, nescaya tiada Tuhan kasihan kepadanya. Maka satu daripada alamat belas kasihan digosok dan dimain-mainkan. Peluk serta dicium kucuk anak-anak dan cucu yang kecil. Maka apabila ada berkasihan yang demikian, tentulah Tuhan kasihan pula dengan membalas amal yang baik itu. Kata Imam Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik dan Siti Aisyah, katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Jadi dalam hadis yang pendek ini menceritakan bahawasanya Nabi SAW menganjurkan umatnya supaya kasih sayang kepada budak-budak. Maka Nabi tunjuk dengan perbuatan, iaitu Nabi cium, Nabi kucuk cucu dia yang masih kecil lah, Sayyidina Hasan, anak Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Maka terkejutlah ketua kaum ada di depan Nabi. Dia kata, kita 10 anak dah buat gini. Nabi jawab mereka, man la yarham la yurham.
Barang siapa yang tidak ada kasih sayang, Tuhan tak beri kasih sayang kepada dia. Cukup ringkas, tetapi maksud yang padat. Maknanya kita ni nak dapat rahmat Allah, rahmatnya nak kasih sayang Allah. Kita kena kasih sayang kepada makhluk. Lebih dekat lagi hubungan maknanya darah dengan kita, lebih afdal kita buat kasih sayang ni, kita beri. Nah, umpamanya anak dengan mak dengan anak, ayah dengan anak, anak dengan cucu, ya, toki dengan cucu. Nah, pak saudara dengan anak saudara, ataupun orang lain. Dan termasuk dengan kasih sayang, rahmat itu Nabi kata mana-mana orang yang beri makan binatang yang ada rongga, makan diberi pahala besar di hari akhirat. Binatang buangga ni lah, maknanya binatang kecil je tapi buangga. Maknanya dia ada perut lah, maksudnya binatang yang ada perut. Dia dapat pahala. Anak burung diberi cacing sekor, anak kucing diberi nasi semulut. Hatta anjing yang begitu najis mughallazah pun kalau kita beri makan kerana kesiang lapar, boleh pahala tu. Maka apatah lagi kalau sesama manusia, apatah lagi kalau sama-sama beriman. Jadi Nabi tunjukkan terus, bukan setakat berkata, bahkan dengan perilaku tunjuk. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menganjurkan kita supaya kasih dan mendulukan budak-budak. Kita ni kediang budak-budak lah. Kalau makan budak-budak kediang. Budak-budak kediang. Kita hak tua dulu. Dia buat macam sos mayang. Sos mayang ni dia Nabi ajar budak-budak kediang, orang tua dulu. Kalau maknanya kalau perkara darurah, budak-budak dulu. Mana kalau orang berlanggar ke lemah ke akak budak dulu naik. Mana waktu bik budak dulu. Ayah dengan anak jatuh akak anak dulu. Jadi kita mana cek lebih dikasih ni. Sebab cek dia kurang berdaya. Habis masalah. Jadi kita faham lah, tak perlulah lanjut-lanjut. Iaitulah kasih sayangnya kita ni, iaitu dengan mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan bukan maknanya kasih sangat kepada anak ni siapa tak marah ke anak, tak boleh juga. Orang dulu kata kalau sayang ke anak ni tangan kan, sayang tak? Dia faham anak ni pasal anak dia jahat. Itu lain, kasih tu. Dan kalau lok kau jahat, mana tak kasih. Ada orang dia anggap dia tak pukul anak dia hebat, maknanya dia kasih sangat pada anak. Kasih benda. Kalau lok sangat jadi punah, tak marah, tak apa, bukan kasih. Kasih kepada rasa. Babu majaa fi nafaqah 'alal banat wal akhwat. Bab yang datang daripada menyatakan menanggung nafkah atas anak-anak perempuan dan saudara perempuan. Nafkah ni makna beri belanja atas anak perempuan ataupun adik-beradik perempuan. Ketahuilah ya saudaraku, adalah memberi nafkah anak perempuan dan saudara perempuan itu ada berkelebihan di sisi Allah Ta'ala dan mendapat balasan yang baik daripada Tuhan itu. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yakunu li ahadikum salasu banatin aw salasu akhawatin fayuhsina ilaihinna hatta dakhala al-jannah. Diriwayatkan dari seorang sahabat bagi Nabi SAW yang masyhur dengan nama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah telah bersabda, ia tidak ada bagi seorang daripada sekalian kamu 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, maka berbuat baik kepada mereka itu hingga masuk akan syurga. Kata Imam Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat dari Siti Aisyah dan Uqbah bin Amir dan Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Masalah berbuat baik kepada anak perempuan dan saudara perempuan itu bagaimana? Lagu mana kau buat baik? Macam orang kafir buat baik kepada anak dia, beri makan, beri pakai, beri kenderaan, gitu. Adalah berbuat baik itu, yakni pelihara dan jaga baik-baik. Iaitu cukupkan makan dan pakaiannya. Makan kena beri, pakaian kena beri. Bukan makan dan pakaian saja, baru seri dengan kafir, baru seri dengan Hindu.
Tapi makan dan pakaian yang halal. Yang halal. Atas kadar kuasamu. Atas kadar kemampuan kita. Orang yang kurang pendapatannya diberikan anak dia makan ini juga. Tapi tidak semewah orang yang banyak fikir. Kadar masing-masing. Tak mesti maknanya dia beli maknanya wah anggur hari-hari. Kalau dia tak mampu, dia beri nasi lemak pagi pun tengah hari nak nasi, dia kira nafkah lah. Kadar je. Jangan tiru anak raja, kadar raja. Nah. Dan selayak dengan taraf. Yang layak dengan taraf kita lah. Jangan ikut-ikut. Tak mesti benda tu mahal. Syarat yang pertama halal. Halal nombor 1. Dan bercampur gaul dengan dia di dalam baik. Itu juga dikira nafkah. Mukhalatah. Husnul mukhalatah. Baik pergaulan. Marah pada tempat yang patut dimarah. Itu ada selalu dah. Tempat patut marah. Kena marah. Diajar pada tempat yang patut diajar. Tempat kena ajar. Nah, tempat kurang ajar lah panggil. Maka ajar. Biar jadi cukup ajar. Dia gitu. Ajar kena ajar. Dalam hadis yang lain Nabi kata hakul waladil alal walad ayyu'allimahul kitab wal adab atau kama qala. Hak anak yang dipikul oleh seorang ayah mengajar anak dia biar pandai Al-Quran. Dan yang kedua ajar dia adab. Ajar adab ni luar. Ada nasihat, ada tunjuk ajar, ada pukul, ada jetit telinga, ada kata molek, ada jerkah, ada pihak dengan tali timba, ada ikat di pokoknya, banyak cara. Nah, diajar pada tempat yang patut dia, jangan lock. Kalau benda tu tak molek, jangan lock. Anak dia tak ajar Quran agak, tak ada hak. Ada hak mau Quran agak, ajar Quran agak, dah cer. Nah, wah balik motosikal orang pun kobek, pecah ni depan ayah ada hak. Habis kuat tanya motor dia ni. Motor kawan. Padahal motor juri. Nah, ditegur apa kelakuan yang menyalahi syarak. Kena tegur. Bukan dia makan minum, kalau dia makan minum baru seri dengan topek. Kedai bajikan ladang. Kalau takat beri baju seri dengan hindrah. Mana tak? Hak berharap kau lumpur. Takat beli baju. Tetapi tegur benda yang menyalahi syarak. Benda haram. Jangan pergi kat ramai ni. 4 hari 4 malam ni. Malam ni tiba belaka segala pelayar-pelayar. Nampak? Beripung tu. Di Pulau Duyung. Habis macam-macam pasal orang putih mari. Tak. Hak kapi mari. Mari dengan minuman dia mari kau. Bahkan bawa air teh tarik. John Tok nak minum. Tokel Ferrari. Nak minum. Al-Fadhil Jackie Chan. Takkan minum air Ali Cafe. Tak. Michelle Yeoh. Nah. Bintang Playboy. Nak minum air apa? Larang, jangan pergi. Kalau pergi ayah berdosa, jangan pergi. Siang ke mak ayah. Tiap-tiap langkah pergi kepada tempat hiburan yang diharamkan oleh syarak, 1 langkah 1 dosa. 2 langkah 2 dosa. Kalau berjalan kaki daripada belakang stadium nak sampai ke Padang Shah Bandar, berapa ribu dosa boleh. Bukan saja yang pergi, mak ayah hak duduk surau boleh juga. Kerana kita mak ayah tanggung dosa anak-anak. Nampak? Dia menanggung. Dia gitu. Waktu kena kabur. Jadi punuh habis lagi. Dujung sekian main dalam kemah. VIP. Nampak? Pak kita cahaya ni Padang Shah Bandar. Siap dah kemah. Nak bergalak. Nak. Allahu Rabbi.
Jadi tengok tengah maghrib ke, tengah isya ke, tak ada peduli. Orang duduk surau, ya Karim, ya Karim. Dia duduk duyung, Maya Karim. Maya Karim. Faham tak? Ada mari. Baik cikgu. Dia duta, mengsungkap duta. Duta ni sebagai ambassador lah, faham tak? Nak kabur tak erti. Nah, tidak bererti Melayu ni. Benda lagu ni. Mainlah joget lagi. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Umat aku nanti kepala mereka akan sentiasa bergoyang-goyang dengan sebab lagu-lagu muzik dan nyanyian-nyanyian yang dibawa datang. Yakhsifullahu bihumul arda. Allah Ta'ala akan menghancurkan bumi mereka itu. Bumi mana? Bumi ni. Bumi yang kita tengok tiada halangan, hanya peluang. Bumi ni. Nabi kata, wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Al-hadis. Dan Allah akan tukar perangai umat aku nanti akan jadi perangai kera dan perangai babi. Nanti ke duduk diam, tak kenung tak kening. Itu perangai ke tu sungguh. Pusing tang waktu buruk, lewat balik tang Sabandar. Pusing Sabandar balik kok kapur Cina. Pobik kok kapur Tiong, masuk kok kok belakang pasar pula. Mungkin ketang kali. Ke kan tengok nyonyek tak duduk diam macam ke kura. Dah babi mana perangai babi ni, dia ni bertukar-tukar pasangan. Marai gendok guru awek. Hari ni macam tong. Tak. Pukul sama. Malam datang apa? Kita ni kan. Hari ni putih lepuk. Bertukar pasangan tak ada hak. Perangai khinzir. Tu. Jangan pergi-pergi. Siapa yang pergi-pergi nama fasik ayuh dia. Mak fasiqah. Kalau mek apa? Mek fasiqah. Disuruh ia belajar. Suruh belajar ilmu dunia, ilmu akhirat. Qala Syafi'i, man arada bid dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa nak dunia, kena ada ilmu. Nak akhirat pun kena ada ilmu juga. Nak dunia kena ada ilmu. Nak pandai pasal muzik kena ada ilmu. Nak pandai buat kena ada ilmu. Nak pandai buat tikang atas kepala diri, khapau kena. Pasal apa? Teraju pendek alik bawah, panjang alik atas. Tak naik kena ada ilmu belaka. Begitu juga dengan akhirat. Suruh dia belajar. Cuma akhirat lebih penting daripada ilmu dunia. Dan ilmu dunia kena cari juga sekali untuk sebagai bekalan sementara hidup di dalam dunia. Ilmu akhirat untuk perjalanan yang sangat jauh. One way ticket dia panggil. Nampak? Bonnie Eng. Satu per satu hala tiket sehala pergi tak balik tu. Perjalanan akhirat tu pergi tak balik. Pergi tak balik. Ada balik tak? Tutup nenyang ada bagi-bagi hajilah. Hak mati-mati ada balik seorang. Tak ada lagi tak? Kalau baliklah seorang, dah ada seorang mah. Dalam keadaan cabut habis kulit-kulit ni, nak korok kering balik di rumah. Allah. Muka depan perang page harian metro. Nampak? Pulang semula ke kampung setelah ditanam 400 tahun. Kabar azab ni begini dalam kubur begini tengok. Habis nadah belaka. Semua orang beriman belaka. Semua orang belajar agama belaka. Jadi kicau duduklah kolam nadah. Pasal apa? Pasal mari kabar dah. Sekarang ilmu yakin masuk dalam kubur, ainul yakin. Mata melihat datang keyakinan. Berbagai-bagai azab. Ni sekadar tahu je. Ramai orang buat tak tahu. Bila tengok dia alam barzakh, ainul yakin. Bila balik semula dia cerita. Balik tapi tak cerita roh balik. Dia gitu. Ataupun kamu mengajarnya apakala sampai umur belajar daripada hukum syarak yang fardu ain. Ni ulama besar.
Jangan duk pesan 9A je, 15A je, 8A saja. Agama belajar tak. Dan mengajar adab yang baik dan perangai sopan santun dan bermalu. Ajar dah ikut juga. Dah ajar dah. Dia bukan semua mesti ngikut bila kita khabar budak-budak. Macam kita kau. Bukan molek semua. Mak kita khabar kita turut semua. Molek lah. Hak ayah kita marah kita tinggal belaka. No. Tapi kewajipan menyampaikan. Ikut dah ikut awak mana? Budak-budak. Nah. Maka tidak bercampur dengan anak-anak dan perempuan itu sebagai campur orang yang fasik. Learning. Pergaulan yang berlaku sekarang dipanggil pergaulan melampau batas. Di Islam ni dia ada batas. Semua dia ada batas. Batas pergaulan. Mahram dengan ajnabiyum. Dia ada hijab. Dia ada dinding. Nampak? Lepas tu budak-budak perempuan ni kena banyak duduk di rumah. Dia punca kerosakan akhlak remaja laki-laki. Nah, betul Allah sebut dalam Quran, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kamu hai kaum perempuan banyak duduk dalam rumah. Jangan banyak sangat duduk di tepi jalan. Ke sana kemari bebas. Dan jangan bila kamu dibenarkan keluar, kamu menggunakan solek perhiasan seperti perhiasan perempuan-perempuan yang jahiliyah. Nah. Ni Allah budak perempuan pukul 1 malam dia pergi. Dia bangunan. Totek ni hak jatang. Nah. Bucu lokang tu 2 ekor. Molek duduk atas pak lubang jambang. Molek ada duduk satu. Tak ada hak, dah usul sikit. Atas kubur dia kau. Atas kubur tengah malam. Oh, takut kita kubur. Nah. Cikgu berani tak tengah malam pukul 1.30 malam Jumaat lalu kat atas kubur. Berani ke takut? Takut. Dah kalau ada awet. Berani tak? Berani selalu ha. Cikgu tu hak bapak tak tahu. Tak. Jangan main kau puang. Bukan kita nak hina kau puang. Siapanya berani? Semek pun berani tak? Padahal kalau 3 orang puang nak lalu ke atas kubur pukul 8 malam dah lalu lah. Tapi ada hak jatah mereka. Oh, ada apa? Duduk kasih atas kubur. Nyanda. Tina nyanda di batu nesang. Lelaki nyanda di belendang. Nampak? Alah you ni. Berat dah. Nak dari hilang takut hilang apa? Kerana nikmat dosa. Nampak? Lazat dosa yang sekejap je. Habis lama sampai 5 minit 10 minit seronok Tapi lama duduk dalam api neraka. Nah. Jadi habis percampuran fasik. Atas bawah fasik mereka. Pihak atasan fasik, bawah pun fasik juga. Tak boleh salah menyalah. Mana salah belakang ibu apa salah juga, kerajaan salah juga. Salah habis. Nah. Banyak rosak dah. Ni nak sepuh balik ni. Diberi ia tidak berdiri, ia tidak bermalu. Dah malu sungguh lah. Budak-budak pun tak malu. Orang lelaki dah sakit dah. Nah, memang jenis muka tak malu dah datang ni. Hak tina tu sepatutnya dia kemaluan. Al-mar'atu auratun fahbisuha fi buyutiha. Perempuan itu dia banyak tempat yang aib. Jika dilihat oleh orang lengang ni, kemaluan ni panggil aib. Tekak dia kemaluan, aib. Kaki dia, rambut dia, banyak pada tubuhnya adalah aibun. Maka fahbisuha fi buyutiha, tahanlah dia di dalam rumahnya supaya orang tak tengok kemaluan ni. Lengang ni kemaluan ni puan. Lelaki tak. Oh tu kemaluan ni pula lengang. Lengang kemaluan. Lengang aurat. Aurat bahasa Arab, Melayu kemaluan. Dah tu bukan kemaluan, tu alat kelamin tu. Faham? Maknanya kalau pakai lengan pendek, perempuan ditubik masa minggu tubik kedap, dia menunjukkan kemaluan dia. Betul tak Haji? Betul kan?
Dia sara tak sara kalau tunjuk. Tak sara lah, tapi dia tak faham, jauh daripada syarak, jauh daripada agama. Nah, tidak sopan kepada laki-laki, tak sopan. Dok puan ni caruk lah lihat dia. Dia puan caruk wah biar jalan dah ha kalau duduk tak ada ha. Nah, ha. Tak ada masalah sikit pun dulu duduk puan. Nah, start tahun 90-an. Pak punah janang. Pak parok lah 90-an. 80-an itu dak macam mana. Tak ada maju lagi. Nano-nano dah. Nah. Dulu budak puan tahun 80-an masih sekolah itu naik bas duduk belakang kali senyap 5-6 orang. Budak lelaki loli bating. Nah, dia ni budak lelaki dia senyap 3 orang belakang. Macam ke bampu. Dok puan gantung di bas, dok puan. Kaki sebelah atas bas, sebelah lagi setuh di divider. Song pusing rambut. Budak puan tu biar tengok. Tengok hari satu. Saya sembah budak puan. Tindik ni atas telinga ni, atas kening ni, masuk besi paku. Atas telinga peng rambut, oboh lu lampir budak. Atas lidah. Ini semua ni jagung Yahudi wan Nasara. Latattabi'unna sunana man qablakum shibra fa shibra wa zira'a fa zira'a. Kamu pasti akan mengikut umat yang terdahulu daripada kamu sejengkal demi jengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Sehingga orang yang kamu ikut itu masuk dalam lubang biawak, kamu akan ikut juga. Faqila ya Rasulullah, al-yahud wan nasara. Tanya seorang sahabat, Yahudi Nasara ke umat akan datang, umat ke dia akan ikut? Nabi jawab, faman, siapa lagi kalau tidak Yahudi Nasara? Tengok budak-budak puang siang. Dengan baju segerak, dengan lengan kecil, dengan lengan tiup angin, macam-macam veseng. Nah, tak lelaki dengan gelang, dengan subang, dengan rata cukup dekat. Duduk atas motosikal sampai gelang ni labuh, gelang ni, gelang tangan. Kasar pada gelang rata mutu dia naik. Tak nampak gua ni. Oh Nabi, pasien lama tak main lah. Nampak? Bila orang nak siap sikit, kalau nak siamong kisah lah. Beri jawab. Nah. Habislah. Tidak beradab. Tak ada adab. Tidak tahu apa hukum syarak. Allah ramanya. Tengok dalam TV lah, berjoget habis. Kalau panggil nak petang boleh jawab belaka. Lagu baru, lagu lama, album akan keluar, boleh jawab belaka. Panggil mok pula naik, boleh nyanyi sebarang lagu mok. Nah. Cucu atau toki atau cucu nyanyi pertandingan akhir. Toki juga. Buat kereta tolak. Nak nampak kan ni? Habis, jadi bengong habis. Tidak tahu adat yang baik-baik kepada orang tua-tua. Jadi bodoh biar. Nah. Jahil dan bodoh. Jahil cerdik dia tak? Jahil bodoh. Nah. Dia berasa ke ikut pesen barat tu cerdik. Dia rasa pok-pok surau masjid ni, pok-pok bodoh tahu benda. Dia lah hebatnya. Dia duduk rasa gitu. Dia yang bodoh. Ada pula tak ada air ngajar kata bodoh-bodoh. Tahu mana ada air? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah kata sebenarnya mereka lah golongan yang bodoh, tetapi mereka buat tak tahu. Aduh, ayat Quran tu. Nah. Dan orang-orang baik dan membiarkan dia menurut nafsu yang baik. Jadi tidak tahu adat yang baik pada orang tua-tua. Depan orang tua buat kurang ajar. Orang tua lalu tak ada hajat cakap dengan bapak jatah. Oh dulu lah ada tahun 80-an itu. Ada orang lalu lari lalu malu kat orang. Ini ada depan tu imam. Dia cakap dengan awek kokek.
Tok Imam lalu. Assalamualaikum kata Tok Imam. Memang ada mereka salah. Malu. Faham? Ada hak dia. Itulah daripada tarbiyah mak bapak dia memang jenis dak reti bahasa juga. Tarbiyah. Dia anak daripada rumah. Kullu mauludin yudadul al-fitrah. Fa abawahu yahwidani aw yunasirani aw yubanjisani. Semua anak baik berlaku. Anak Yahudi, anak Nasara, anak Kristian, anak Hindu, anak Sikh, anak Islam molek berlaku. Ibu bapa lah membiarkan anak kadang-kadang ikut Yahudi, kadang-kadang ikut Kristian, kadang-kadang ikut Majusi. Tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ikut. Dan membiarkan dia menurut nafsu yang baik, maka jikalau begitu campur gaul dengannya tidaklah berbuat baik, bahkan bertukar kepada nama kamu berbuat busuk. Lagu ni. Kalau jenis beri pakar je, pandai beli baju raya, pandai beli basikal motor je kan nak, pandai sedia bah nak pergi bank, nak pergi apa benda sekolah saja, tapi tak larang pun anak buat perkara yang salah dia agama. Boleh orang lelaki datang mari tidur di rumah tak nikah dengan anak kita. Tanya pula anak dah girlfriend, boyfriend mu tak mau tidur sini. Dah tunang mu tak mau mari tidur sini. Mak ni tanya. Nak. Dah boyfriend mu dah ajak pergi jalan tak? Yang mu kata hari tu cerita. Nak mu rapat sangat masa belajar universiti. Hari kat kalimat nak tengok. Nak buat dengan zaman ni. Jadi jahil lebih. Anak akan kata tekak dah go. Ayuh, ada hak. Anak akan kata dah go ayuh. Nah, anak bakal kata tu bukan salah ayah, anak je ngikut kawan-kawan dia. Dah tengok dah depan mata. Go lah. Dah juga. Tak go kau. Atau memberi busuknya tegur kawan ni bini tu bik. Masa minggu pala budak tutup. Anak dara kita keluar dengan kita ayah, anak dara kita tak pakai tudung, tak nama fasik kita. Bapak fasik panggil. Setuju tak setuju dapat nama tu. Nah, kita kata tak kata dia tetap fasik. Dia fasik ni kita buat benda dosa besar atau kita membiarkan anak isteri kita buat perkara yang haram di depan mata. Fasik. Kalau belakang kita suruh benda molek, belakang kita dibuat benda uduk, kita tak fasik. Mak pergi ambil anak balik sekolah SS. Anak jauh 3 piping ni tak jalan molek, takut dia langgar di kereta tolong piping. Bagus mak. Tak sayangnya ke anak. Tapi anak pakai tudung, mak tak pakai tudung. Dan akan sorak rambut. Tunjuk pada orang 1000 tahun duduk dalam api neraka. Kalau 1000 lah rambut kita ada berapa juta orang, cikgu? Tak kepala. Tahu tak? 6 juta. Tak percaya bilang. Tahan. 6 juta kita ada rambut. Bermakna 600,000 juta tahun duduk dalam api. Sekali buka pergi pasar minggu. Nah, jangan main. Duduk dalam api, orang membuka aurat kepala, tubik luar, tubik kedal, duduk dalam api neraka. Tak kira siapa-siapa. Anak ustaz, anak tok guru, anak JKK. Tak kira anak siapa. Anak tok guru Quran, anak tok guru tafsir, mendedahkan rambut di khalayak ramai, di hadapan laki-laki yang batal semayang, kena bakar di dalam api neraka. Nabi tanya Jibril, pasal apa seorang perempuan ini digantung dengan rambutnya dan dibakar dengan api neraka, masuk ke mulut api, keluar ke lubuk. Kata Jibril alaihissalam, innaha la tughatti ra'saha minar rijal fid dunya atau kama qala. Sesungguhnya perempuan ini tidak menutup rambutnya bila keluar daripada rumah sehingga nampak oleh laki-laki lain. Oh. Nah, itulah. Dia tilu kabar. Nah. Dan memberi busuk nama kamu kepada Allah dan makhluknya, serta berdosa kamu kepada Allah kalau hanya pandai beri makan, minum, pakaian saja, tetapi tak jaga pun hukum syarak halal dan haram kepada anak isteri kita. Wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Lepas tu hak derma malam ni kita beri kepada saudara kita datang daripada ada yang hadir malam ni. Hak mari kediam 2 orang tu masing-masing lah. Dah. Pasal hak kita berjanjiannya dengan saudara kita hak duduk tengah tu. Tak. Yang cukup lekat dengan surat-surat rasmi
daripada jabat agama dan sebagainya. Waktu kita beri kerana dia nak beli satu bocong untuk buat minum air, satu pondok. Di negeri dia yang berharga lebih kurang RM350. Jadi mudah-mudahan siapa lah tabung malam ni 350, dia beri ke dia. Jangan beri lagi, beri saya dulu. Pasal ada 3 malam ni. Nampak? 2 hak kediang ni bukan ni. Hak tu masing-masing lah. Pasal biasanya tak ada surat tu pakai stok gitu saja, dia faham lah. Hak ni hak betul ni. Kita tengok dah petang tadi. Tu kita suruh mari. Jadi hak biasa RM2 RM2. Dia cukup dalam tabung. Tak? Saudara kita hak ada surat rasmi. Bukan kita kata hak kediang ni lebong tau. Tak, dia ada surat tu. Benar ke tidak? Benar ke tiada nas pegang babi itu haram? Hanya makan saja yang haram. Baik, memang benarlah. Tidak ada nas pegang babi itu haram. Yang ada nas makan. Tapi nas makan babi tak ada haram. Yang ada nas makan daging babi. Pasal dia nak main nas. Maka haramnya pegang babi itu dengan qiyas. Sedangkan kita hukum daripada 4 sumber: Quran, hadis, ijma', qiyas. Tak ada Quran, hadis. Tak ada hadis, ijma'. Tak ada ijma', qiyas. Siapa qiyas? Bukan kita orang kampung. Ulama' mujtahid yang qiyas. Fuqaha, dia yang qiyas. Jadi oleh kerana benda ni kotor, makan haram, sehingga disebut khas dalam Quran, maka pegang pun mengikut akan apa benda ni, hukum makan juga. Jadi jumhur ulama pun menghasilkan fatwa haram memegang babi jikalau melekatkan najisnya pada tangan. Kalau tak lekat sama-sama kering memang tak haram, cuma jadi fitnah. Kalau tolak kias, maka rosak Islam. Faham lagi? Dia kata tak boleh kias, nak nas. Kalau nak nas, punah jahanam agama. Sebab nas ni Quran dengan hadis yang jelas, dia panggil nas. Nampak? Dalam Quran kata innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Al-ayah. Haram tu makan daging babi. Tuhan tak kata tulang haram. Lendek, lemak, kulit, boleh makan kan? Qiyas. Nampak? Daging tak boleh makan, lemak tak boleh juga. Jadi kalau tak boleh makan, nak ada hadis, nak ada nas, baik, mu makan lemak babi. Boleh makan. Pasal apa? Tak ada nas. Dalam nas kata walahmal khinzir, daging babi. Dalam ilmu Arab dipanggil al-itlaq bil kull wa iradatul al-itlaq bil fi'li wa iradatul tadi. Sebut juzuk aja tak masuk dulu. Syekh qala la tarawih witi kas qala ayat wa isra kata seperti di antara solat istighfar tarawih. Saya sampai solat di imam dah tarawih, minta penjelasan. Jadi masalahnya solat tarawih dan solat witir syaratnya mesti selepas menunaikan solat isyak. Al-witru wat tarawih ba'da salatil isyak, bukan ba'dal isyak. Ba'da salatil isyak. Lepas solat isyak baru boleh solat tarawih dan solat witir. Walaupun pukul 1 malam dah. Orang lain semayang Melaka dah isyak, kita tak lagi. Tak boleh pergi semayang witir. Faham lagi? Bila kita semayang witir dah, baru kita semayang isyak dah, baru boleh semayang witir ataupun tarawih. Tarawih dengan witir tak apa hak mana dulu. Faham? Lepas pada semayang isyak lagi semayang witir. Dia dapat surat tengok orang baru nak start semayang tarawih. Mana tarawih? Ada masalah. Dah kata di akhir pula witir, sunat akhir. Nak boh dulu tak ada masalah. Betul? Semayang jamak takdim. Nampak? Dalam waktu isyak dipertikaikan. Sebaik-baiknya buat dalam waktu isyak. Jamak takhir. Jamak takdim dipertikaikan. Ada kata boleh dipertikaikan oleh ulama. Kerana Nabi tak buat. Nampak? Melainkan orang yang
pendapat yang mengatakan ni bukannya takdim kerana hujang, sembahyang takdim bagi musafir sahaja. Pendapat mengatakan boleh takdim lepas pada sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang witir lalu. Masyarakat ini nak melalui perjalanan dibolehkan. Nah, ada seorang teman dia nak beribadat tapi hati dia tak boleh nak buat. Cakap dia nak buat tapi hati payah nak buat. Dia suruh saya tanya ustaz mana cara untuk dia buat ibadat dengan ikhlas. Dia nak buat ibadat tapi hati tak mau. Ke mana? Dia cakap nak buat tapi hatinya payah nak buat. Memanglah hati ni dia raja. Tangan, kaki semuanya adalah tentera-tentera dia. Hati ni mesti besar. Mana kalau hati tak mau buat, nak buat lagu mana? Nah, tak ada orang hati tak mau bangun, kita nak bangun. Jadi boleh bangun, tak boleh lah. Jadi dia bangun juga, dah hati suruh bangun kau. Dia kena ikut kereta. Nah, hati ni tak ada rehat, melainkan pada waktu tidur. Nah, jadi caranya kita kena nekat kalau dalam bab mengerjakan ibadah yang wajib. Apa jadi sekalipun, wujud ke, riak ke, semaah ke, apa ke orang kata ke, tanpa masa kena buat juga. Lepas tu makin lama makin kita baikilah ibadat kita. Orang mula-mula ni tak apa, buatlah. Tak lagu-lagu mana pun buat. Nak suruh buat dulu, lepas hak bantu dulu. Akhirnya kita perbaiki amalan kita. Nah, adakah arak itu wajib bagi orang Cina? Kawan saya kata arak itu wajib bagi orang Cina. Saya jawab arak bukan perkara wajib. Wajib ini perkara dalam Islam je. Tapi dia kata saya salah, dia boleh betul. Dan dia betul. Saya salah, dia betul. Kawan dia kata arak ni wajib, orang Cina minum. Kawan ni kata pula tak boleh kata wajib gitu. Wajib mana? Wajib ni hak Islam, hak hukum Islam. Dia kata tak, mu salah, aku betul. Memang dah orang salah, memang dia kata dia betul. Baik, wajib-wajib ni hukum syar'i yang berkait dengan af'alul mukallafin min ahkami syar'iyyah. Wajib-wajib wujud ni berkait dengan perbuatan kita. Nampak? Jadi arak ni bila kita kata wajib, bertentangan dengan hukum syarak. Wajib ni satu perkataan, bukan hak milik orang Cina, bukan hak milik orang Melayu, hak milik Islam. Wajib-wajib ni, nampak? Wajib maknanya ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang diberi pahala bagi orang yang buat dan diseksa orang yang tidak buat. Itu wajib. Dia tak ada, bukan hak orang lain, bukan hak Dewan Bahasa Pustaka, bukan hak TV3, bukan hak negeri Malaysia, bukan hak kerajaan British, bukan. Dia hak agama Islam wajib. Nah, maka balik pada peraturan Islam. Jadi kalau dia kata wajib, salahlah. Haram, bukan wajib. Allah haramkan arak kepada orang semua manusia. Orang kafir pun haram minum arak, orang Islam pun haram minum arak. Batu orang kafir akan diazab di akhirat nanti kerana minum arak. Nampak? Sebab maknanya arak ini merosakkan kesihatan, bukan kesihatan orang Islam je, orang Cina merosakkan kesihatan. Maka Allah tidaklah haram, takkan membiarkan kepada manusia benda yang merosakkan. Nah, sebab itulah dalam mana-mana kitab pun ulama kata perkara yang haram ini diharamkan ke atas semua orang kafir, termasuklah semua, termasuk orang Islam, bukan Islam saja. Cuma mereka ini tidak dikenakan hukuman di dalam dunia dengan mengerjakan yang haram tersebut. Itu je beza. Di akhirat orang kafir kena seksa sebab tak semayang 5 waktu, sebab minum arak, sebab tak berzakat dan sebagainya. Menyokong BN bermakna tidak ikut Quran hadis, junjung undang-undang kafir, tidak bersama jemaah Islam, menyokong kegiatan maksiat, tak mahu negara Islam ditegakkan. Bolehkah saya buat poster kain rentang semacam ini? Atau ada susun atur yang lebih baik? nak buat kain rentang, mukhijamu buatlah, nak buat. Nak buat kain rentang pun kita mana tahu susun lebih tanya cikgu. Nak susun satu lagu mana. Saya solat isyak bila ni minta tolong, ni tolong sembahyang ajak. Banyak orang ni. Saya ke Bandar Paka atas urusan kerja. Bila habis kerja, saya mengaji
saya sengaja lajak jauh sikit supaya sampai 2 marhalah, supaya dapat solat jemaah Zuhur dan Asar. Solat jamak Zuhur dan Asar. Adakah sah solat jamak saya itu? Saya ke bandar Paka atau urusan kerja. Bila habis kerja saya sengaja lajak jauh sedikit supaya sampai 2 marhalah, supaya dapat solat jamak. Dia gini. Dia duduk Terengganu, kerja Paka. Jadi sampai di Paka tu dia pun habis kerja, balik jalan lagi dia lajak tak depan sikit biar sampai 2 marhalah. Supaya bila 2 marhalah dia boleh buat Zuhur dengan Asar sekaligus. Nah, sah ke tak solat lagu tu? Tak payah buat lagu tu, pasal Paka daripada sini dah boleh jamak Asar dah. Apa kita tambah pula? 2 marhalah dah. Nah, dia 2 marhalah ni atas Bukit Bau. Sampai di atas Bukit Bau. Nampak? Tu 2 marhalah. Dah Paka ni 3 batu lagi daripada 4 batu lagi daripada Bukit Bau. Lebih daripada 2 marhalah dah. Tak payah tambah dah. Ada kawan saya pergi ke suatu negara yang ada penduduknya jual arak. Mereka jual anak mereka bagi tujuan dibuat khadam. Kalau ada seorang melalui membeli seorang anak perempuan bagi tujuan dibuat isteri tanpa nikah, adakah sah perbuatan itu pada zaman sekarang? Tak sah. Tak boleh. Ambil anak orang boleh, nak bela apa semua, tapi beli anak orang lepas tu nak buat jadi isteri tak payah nikah, mana boleh. Dah ayah dijual, mana sah ayah jual anak? Tak boleh jual anak. Tak sah jual anak. Hak kata hamba yang boleh kita jadikan isteri tanpa nikah, yang kita beli memang dia itu hamba. Hamba asalnya katakanlah daripada orang kafir, mari perang dengan tentera Islam, ditawan, dia jadikan hamba, dibahagikan kepada para mujahidin. Kita dapat seorang. Tak, kita istibrak dulu sekali haid, boleh kita jimak dia. Itu hamba lah. Nah, ni ayah jual anak dia, kita buat balik, buat macam bini tak yang nikah, mana boleh. Jual tu tak sah dah, beli lagi tak sah pula. Faham tak? Tak jadi gitu. Macam-macam ni. Mak tak beli tak? Manakah yang lebih dulu antara korban dan akikah bagi orang yang belum lagi melakukan sebelum ini? Setengah ulama mengatakan dia sunat akikah dulu. Nampak? Kerana akikah itu sekali sama hidup, korban berulang-ulang tahun. Dan pendapat yang kedua mengatakan kau pandailah. Nak berasa nak ngekah, nak berasa nak korban. Kedua-dua sah belaka. Tak ngekah lagi nak korban, sah. Cukup mudah. Boleh ikut belaka. Saya dengar ada satu hadis mengatakan Rasulullah membuka surah Az-Sajdah, membaca surah Az-Sajdah dan surah An-Nisa, Al-Insan dalam solat subuh pada pagi Jumaat. Adakah hadis ini sahih? Ya. Apakah hukum membaca surah Sajadah dalam solat subuh pada hari yang lain dan hukum sujud dalam rakaat yang kedua solat subuh tersebut bila membaca ayat Sajadah? Tidak membaca surah Sajadah pada rakaat yang pertama tapi dalam rakaat yang kedua. Baik. Bukan hukumnya wajib kita sujud Sajadah walaupun baca ayat Alif Lam Sajadah, tetapi sunat sahaja dan bukan sunat abad, sunat hay'ah. Tapi kalau kita baca ayat Sajadah pada rakaat yang kedua, rakaat pertama kita baca surah lain, sampai pada ayat Sajadah, sunat kita sujud Sajadah. Faham lagi? Walaupun sembahyang maghrib, zuhur, asar ataupun isyak. Kerana sujud Sajadah ini ketika membaca ayatul Sajadah. Cuma setengah ulama, di antaranya ulama mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan afdal kita membaca Alif Lam Sajadah pada subuh hari Jumaat, dan melakukan sunat sujud Sajadah dan baca surah Hal Ata 'alal Insan pada rakaat yang kedua. Bukan wajib, sunat. Bukan wajib. Dan sedikit daripada ulama fiqh mengatakan jangan dibaca surah yang lain pada subuh Sajadah untuk tujuan sujud. Ini sedikit di kalangan ulama. Jadi kita nak baca pada mana-mana hari pun, sekalipun solat Jumaat, sampai pada ayat Sajadah, sunat sujud Sajadah. Asar, maghrib, isyak je, bukan subuh saja hari Jumaat. Tak ada masalah. Tak sujud pun tak ada masalah. Tak. Hukum baca ayat Sajadah dan sujud Sajadah dalam solat zuhur, asar, maghrib dan isyak terang dah. Benarkah membaca surah Sajadah dan sujud tilawah dalam solat yang lain tidak sah solat kecuali dalam solat subuh dan hari Jumaat? Tak benar.
Jika tidak sah, bukankah semua surah dalam ayat Quran boleh dibaca dalam solat dan masih ada surah-surah yang lain yang punya ayat sajadah, yang surah sajadah? Jawab je, 14 tepat ayat sajadah dalam Quran. Sampai masa surah mana-mana yang kita baca, rakaat berapa pun sunat sujud sajadah. Tak sujud tak ada masalah. Cuma tengah ulama berkata kita meraihkan pendapat yang mengatakan sebaiknya sujud sajadah pada solat subuh itu dengan surah Alif Lam sajadah. Janganlah kita bawa surah itu pada masa yang lain dengan tujuan sujud sajadah. Ya, pada pendapat ni mengatakan tidak elok. Jadi kita raih pendapat tu, kita tak salah bawa Alif Lam sajadah pada lain-lain daripada subuh Jumaat. Tu saja nak raih pendapat. Adakah haji mengatakan batal membaca surah sajadah atau ayat sajadah kemudian sujud sajadah dalam solat yang selain daripada solat subuh bagi Jumaat? Tak ada. Batu ulama-ulama pendapat jumhur boleh di mana-mana saja. Cuma yang afdal kita bawa sujud sajadah alif dengan alif lam sajadah pada subuh Jumaat, kerana hadis ini berkata begitu. Dah. Lepas tu jangan balik hak luar ni, hak duduk atas motor ke mak rempik apa semua wajib makan Melaka. Dah. Kita ada nasi lemak monsungkap malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi